Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat menyambut Hari Alam Sekitar Sedunia pada 5 Jun semalam, dan pada pagi ini kita bersiaran bersama dengan saya ialah dua orang tokoh. Saya memperkenalkan diri saya Zaini Ujang. Saya daripada Bangi, bekerja di Kementerian Alam Sekitar dan Air. Kementerian baru yang baru ditubuhkan kira-kira 3 bulan yang lalu, dan pada hari ini mengambil sempena dengan Hari Alam Sekitar Sedunia. Pada masa yang sama kita sekarang berhari raya, masih lagi suasana Syawal itu ada, walaupun kita tak dapat menziarahi antara satu sama lain. Tapi pada hari ini kita ada dua tamu yang cukup istimewa. Pertama sekali ialah Tan Sri Jamilah Mahmud. Beliau sekarang ini merupakan penasihat Perdana Menteri yang berkaitan dengan public health ataupun kesihatan awam, dan saya juga ada bersama saya Datuk Yasmin Mahmud. Kedua-duanya binti Mahmud. Nanti kita bertanya adakah mereka ni adik-beradik ke ataupun apa, nanti kita dapatkan penjelasan. Cuma secara ringkas, Tan Sri Jamilah merupakan seorang doktor yang pakar dalam bidang ONG, dan beliau pengasas kepada sebuah NGO yang sangat terkenal di Malaysia, yang kita semua tahu, Mercy Malaysia. Sebelum ini beliau bertugas di Red Cross di Geneva selama beberapa tahun, dan sebelum itu beliau di New York selama 2 tahun. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kerana kesudian beliau untuk bersama dengan kita pada hari ini sebagai penasihat Perdana Menteri. Yang kedua ialah adiknya, Datuk Yasmin Mahmud. Beliau ini seorang IT teknokrat yang sangat dikenali, pernah bekerja dengan HP, merupakan Head of Microsoft in Malaysia. Kemudian beliau bekerja sebagai Executive Director di YTL, dan akhir sekali sebelum jawatan terkini, beliau merupakan CEO kepada MGTC. Dan ketika ini beliau adalah MGTC itu dalam kementerian kami lah. MDEC. Dan pada ketika ini beliau merupakan pengerusi POS Malaysia. Jadi mungkin ada perkara-perkara yang menarik yang akan kita bincangkan tentang apa yang berlaku dalam perkhidmatan yang berkaitan dengan POS, yang berkhidmatan dengan IT dan sebagainya. Jadi pagi ini kita sangat berbesar hati. Sebelum kita bermula ni, saya boleh tanya, Tan Sri dengan Datuk Yasmin ni adik-beradik ke? Okay, Tan Sri, you first. Muka pun sama kan? Actually tak adalah adik-beradik, tapi macam adik-beradik lah. Yeah. Sahabat karib. Tapi semalam my sister, my real sister, dia nampak gambar kita bertiga kan. So dia cakap, alamak, ini mesti orang kata Kak dengan Tan Sri Jim ni adik-beradik. You know why? Apart from the same surname, dia kata kalau posing tu muka sengit. Maaf bertanya ni, sebab kalau kita lihat dari segi kebiasaan, bila kita ada webinar ni kebanyakannya lelaki. Jadi pada hari ini saya secara spesifik, kita tak nak webinar kita ni jadi menal. Kita ada panel instead of kebanyakan lelaki, ada seorang perempuan, kadang-kadang tu token saja, cari siapa wakil perempuan. Pada hari ini kita mencari orang yang sangat relevan dengan perbincangan kita tentang new normal, kelaziman baru, ataupun dalam istilah yang juga orang gunakan resam baru. Ya, kita ni nak pendekkan perkataan tu. Kalau resam tu pendek aja 5 huruf, kalau kelaziman tu panjang. Jadi siapa yang nak berlaku adil supaya sedikit perkataan dalam essay yang dibuat, gunakan resam baru. Jadi saya nak bertanya dulu ni kepada Tan Sri ni, apa punca pandemik COVID-19 ni? Banyak orang bertanya ni, adakah telah confirm dari apakah punca sebenarnya? Assalamualaikum semua. Terima kasih Datuk Sri untuk menjemput kami. Punca COVID atau coronavirus ini kita tahu asalnya daripada negara China.
Kalau kita dengar banyak konspirasi teori itu, tepikan aja lah. Ya. Virus ni muncul sebab manusia bertabiat memakan binatang yang mungkin tidak patut dimakan, dan juga keadaan pembersihan dan semula alam sekitar kita juga. Oleh kerana banyak pembangunan, banyak penghapusan natural environment, keadaan alam sekitar yang what do you call natural environment Malay, I don't know. Tapi ini menyebabkan banyak daripada haiwan dan spesies-spesies yang sekarang dulunya berada di sesuatu tempat, dia sekarang boleh migrate to urban areas, ya. Jadi itu satu daripada faktor zoonosis dan sebagainya, penyakit yang asalkan daripada binatang. Jadi oleh kerana ini, coronavirus ni adalah satu virus yang bukan kita tak pernah lihat. Dulu SARS pun coronavirus, MERS pun coronavirus. Coronavirus ni banyak jenis. Ini kita panggil coronavirus 2 yang sangat agresif dari segi penyebarannya. Coronavirus dalam hidupan liar ini tidak bahaya, ya? Belum lagi nampak masalah di kehidupan liar. Kalau kita lihat seperti Ebola, ya, Ebola adalah satu virus yang ada pada green leaf monkey di Afrika dan sebagainya. Mereka tak dapat penyakit seperti manusia. Tapi bila ada manusia memakan binatang ini dan sebagainya, itulah di mana ada transmisi kepada manusia. Dan virus itu memerlukan satu host. Manusia merupakan host yang agak mudah untuk virus itu menyebabkan penyakit yang dahsyat. Kalau kita lanjutkan sedikit, adakah menunggu vaksin itu satu penantian yang panjang ataupun bagaimana? Buat masa ni, kalau saya nak tengok sejarah vaksin, pertamanya vaksin yang berasaskan RNA, ribonucleic acid, iaitu coronavirus punya structure, memang susah nak dibuat. Dan kita lihat SARS dan MERS-CoV belum lagi ada vaksin. Dan pada COVID pula, penyakit coronavirus 19 ni, dia sebab dia punya efek tu also di negara-negara yang maju. Jadi banyak yang agresif attempt lah untuk mengeluarkan satu vaksin untuk coronavirus 19. Jadi dengan ini ramai daripada saintis-saintis seluruh dunia sekarang berkooperasi, ya. Jadi ada kemungkinan virus itu kita boleh dapat vaksin untuk virus itu, tapi paling awal pun saya rasa 2021, kalau pun ada sukses lah dalam menimbulkan vaksin ini. Banyak sekarang company yang claim, misalnya Pfizer, dia kata dia dah ada vaksin dan sebagainya. Saya rasa kalau kita ada vaksin pun kita kena banyak rigorous trial, sebab kita mula pada binatang dan kemudian kepada manusia. Sebab vaksin tu sendiri kita tak boleh menyebabkan penyakit kepada orang yang menerima vaksin. Tapi yang saya nak sebutkan sekarang, dalam absence of a vaccine, maknanya kalau sekarang kita tak ada vaksin, kita tak ada imunisasi, herd immunization yang disebutkan, sebab coronavirus ni pelik. Dia tidak menimbulkan antibody response yang kita jangkakan. Maknanya susah kita nak dapat herd immunity. Jadi the best vaccine, and I say vaccine in inverted commas, yang kita ada sekarang ialah penjarakan sosial, menggunakan mask, membasuh tangan dan menjaga kebersihan. Paracetamol bukan sesuatu penyelesaian. Paracetamol tu untuk ubatkan demam aja. Dia mengubatkan simptom, dia bukannya mengubat penyakit. Sebab ada orang bagi tahu kalau kita demam, kalau kita demam keadaan sekarang ni lebih mudah dijangkiti berbanding dengan kita tak demam. Jadi kalau kita ada tanda demam, makanlah 2 biji paracetamol katanya. Okey, ini adalah anggapan yang sangat-sangat berbahaya dan palsu. Kerana 80% daripada kes-kes yang mengalami coronavirus adalah mereka yang tidak mempunyai segala simptom
ataupun kalau ada simptom pun sangat ringan seperti batuk sedikit dan sebagainya. Jadi mana yang kita tahu siapa yang membawa virus ini. Tapi satu lagi kajian yang paling baru menunjukkan bahawa transmission coronavirus ni dia pakai rule of 2080. Maknanya hanya 20% daripada pesakit yang ada COVID positif akan transmit, dan mereka akan transmit dalam keadaan mass gathering dan menjadi super spreader. Jadi sekarang di Malaysia kita patut tahu bahawa RT ataupun reproductive number according to time kita sekarang kurang daripada 0.3. Bermaknanya mungkin perlukan 3 atau 4 orang untuk infect satu orang. Jadi susah sebenarnya nak dapat coronavirus ni kalau kita kita mempraktikkan penjarakan sosial, menggunakan mask, mencuci tangan dan sebagainya. Anda tak boleh jalan raya lah weekend ni ya. Minggu depan boleh jalan raya tak? Kalau nak jalan raya pun kenalah jangan ramai-ramai, jangan bersalaman. Make sure bawa hand sanitizer banyak-banyak. Make sure you pakai mask, dan sebagainya. Tapi boleh saya tanya satu question untuk Tan Sri ya? So tapi Tan Sri, related to apa yang Datuk Sri cakap just now, paracetamol tu waktu bimalah yang tu that is to apa kan you already clarified. Tapi overall menaikkan lagi our immunization tu kan, our overall body strength, immunity of our body, that will help kan from us getting infected. It won't? No, paracetamol is satu. Not paracetamol, but if you exercise, if you eat healthy, those things would actually help kan overall strength. Yes. Dalam semua jangkitan kuman ataupun virus, kita punya personal immunity is very important. Sebab tu kita lihat dalam penyakit COVID ataupun lain penyakit, faktor risiko tinggi adalah orang yang berumur, orang yang mempunyai comorbidity lain seperti kencing manis, darah tinggi dan sebagainya, dan warga emas. Jadi di dalam golongan ini semuanya adalah orang yang sebenarnya berpotensi imunasi low, rendah. Okay, so memang betul kalau kita rajin makan makanan seimbang, beriadah, duduk dalam kawasan yang bersih dan sebagainya, kita immunity kita akan lebih tinggi. Jadi memang ini sangat penting sebab hari ini kan kita sempena Hari Alam Sekitar. Sebenarnya kita cakap pasal COVID, tapi banyak penyakit lain yang melibatkan pencemaran alam sekitar. Kita tahu bahawa misalnya pencemaran udara menyebabkan lebih tinggi lagi penyakit seperti penyakit pernafasan dan sebagainya. Jadi bayangkan kalau you ada alam sekitar yang tercemar dan pollution atau air pollution yang sangat teruk, jadi impact dia kepada seseorang tu dari segi risiko penyakit dan sebagainya akan lebih tinggi. Okay. Ini yang disebutkan satu fenomena baru yang saya amat minat, iaitu planetary health. Kesihatan orang itu adalah dependent on the planet health. That's why I read an article masa nak, first of all, selamat Hari Alam Sekitar. Environmental Alam sekitar. Alam sekitar. To everybody. Saya terjun kan hari Jumaat baru ni. Dan saya baca just to prepare for this session kan. So I was reading an article mengatakan bahawa walaupun kita lihat kan di China ada ramai kematian oleh kerana impak daripada COVID-19 ini, tapi oleh kerana the environment, the pollution level in Wuhan and in China in general has dropped significantly. In Wuhan itself, dia dah boleh selamatkan nyawa seramai 70,000 orang katanya, oleh kerana tidak ada penyakit-penyakit daripada air pollution. Does it sound right? Saya rasa itu semua perlu siasatan yang lebih mendalam. Yang ketara kita lihat bahawa di Malaysia sendiri kualiti udara kita meningkat dengan baik, dan kita lihat juga di seluruh dunia pollution index kita memang rendah ya, tapi tidak mencukupi untuk menurunkan carbon
our carbon profile di seluruh dunia. Jadi saya rasa COVID mungkin satu penyakit yang memang kita tak nak jadi pada diri kita, tapi satu titik di dalam kehidupan kita perlu membuat banyak reflection tentang bagaimana kita berinteraksi dengan sesama kita sebagai manusia dan juga dengan alam sekitar. Boleh saya ubah sikit perbincangan kita ni supaya lebih spicy. Selepas 80 hari kita ni, PKP ni, Perintah Kawalan Pergerakan ni dengan pelbagai versionnya, apakah perubahan cara hidup dan pemikiran kita yang kita rasa kita sedang hayati? Macam saya sebagai contohnya, biasanya kalau saya nak berjumpa dengan Tan Sri dan Datuk Yasmin ni, kami pergi minum kopi, sembang-sembang dan sebagainya. Tapi sekarang ni kita terpaksa gunakan kemudahan teleconferencing ni. Apakah lain yang berubah? Kalau saya bertanya dengan Datuk Yasmin, apa yang berubah lagi? Kita jangan cerita pasal First of all, Tan Sri, kita perlukan SOP untuk buka kedai gunting rambut. Tan Sri, tolonglah ya. This is the first perubahan. perubahan mana? Saya Tak tahu apa idea dah. rambut saya digunting dengan anak saya, ada capuk-capuk sikit lah. Tapi seriously-nya saya rasa ini merupakan sesuatu, saya rasa kadang-kadang rasa macam kita ni dalam is surreal, macam tidak dapat bayangkan that we are actually going through this in our lifetime. So over the 80 days dah 80 hari ya kita macam ni ya. 80 ya. hari. Sebab tu kita 80 buat days. majlisnya hari ni, dah 80 hari. Saya pun tulis puisi pagi tadi. Tajuk puisi saya ialah Setelah 80 Hari. Wah, okay. Let's see, nanti nak tengok puisi tu. So the first, saya rasa banyak perubahan. Nanti perubahan yang paling yang saya ialah tidak dapat berjumpa dengan kawan-kawan, dengan family, sebab mak dengan ayah saya memang 80 years old and above, dengan ada diabetes, ada high blood pressure. So they are in the high risk group lah. So saya dah masa raya gitu je baru jumpa. Itu pun pakai mask, tak boleh salam. So I think the relationship part lah. I miss both of you, miss all my friends, my family. I've not seen my brother dah berapa lama. So I think that's number one. Number two. Tapi untuk saya rasa when this first happened, the first reaction daripada saya kan ialah rasa humble. Rasa begitu humble ya, because seluruh dunia is being brought to its knees. Jadi bila saya sujud solat tu kan rasa macam tak boleh naik, tak boleh berhenti sujud sebab kita rasa Masya Allah, this is what's happening dengan kuasa. Kita rasa kita manusia ni banyak boleh buat, kita rasa kita ni dah banyak inovasi sana sini. The end of the day, kita tak boleh apa-apa. We are so helpless. Yeah. You know, so saya rasa itulah memberikan saya rasa kesedaran. It's like we are being put to a pause, sujud lama-lama sikit. That was the biggest learning I had. Ya, yang saya fikir ini juga memberi kesempatan kepada saya secara khususnya lebih banyak masa di rumah. Ya, pada peringkat awal dulu memang kita tak boleh keluar ke pejabat, dan itu menyukarkan saya lah sebagai seorang petugas yang terpaksa mewujudkan sebuah kementerian. Jadi agak susah untuk kita berinteraksi di peringkat awal, ya, untuk mengadakan mesyuarat yang melibatkan lebih daripada 20 orang. Pada ketika itu semua orang tahu apa makna Zoom, apa makna Google Meet, apa gunanya Skype, apa beza antara kedua ni dan sebagainya. Sebelum tu tak ada orang yang melanggan peranti portal macam ni. Sekarang ni dah ramai orang melanggan. Dulu kita gunakan secara percuma, bila secara percuma tu kurang, adalah banyak kelemahan di sana sini, ya. Dan saya fikir ini akan jadi satu resam baru lah kalau kita nak ke mana-mana sekarang ni. Daripada kita menghabiskan banyak masa, kita hanya duduk di satu tempat, kan kemudian bermesyuarat macam ni, mengadakan sesi perbincangan. Saya nak tanya Tan Sri, kalau kucing Tan Sri tu tak bercangkit ke? Tak. Ada orang bertanya ni, dalam Ada.
Dia kata Tak ada evidence menunjukkan dia berjangkit pada manusia. Saya nak tambah sikit Datuk Sri. Saya setuju dengan Datuk Yasmin dengan Datuk Sri. Tapi saya rasa selain daripada keinsafan dan sebagainya, saya dah duduk luar negara dah 15 tahun. Jadi saya balik ni mula saya takut sebab apa? Saya tak biasa lagi dengan keluarga saya berdekatan tiap-tiap hari ya. Jadi tapi dengan COVID saya terpaksa bersemuka dengan diorang 24 hours ya. Saya mula panik juga sebab macam mana saya nak adjust. Tapi sebenarnya banyak kebaikannya sebab kita solat bersama, kita makan bersama. Jadi silaturahim tu erat. Lagi satu saya rasa selain daripada keinsafan ialah saya rasa satu faktor ialah seperti yang Datuk Sri katakan, mungkin kita kena examine kita punya carbon footprint ya. Dah lama dah saya sebenarnya bila saya travel saya akan bayar untuk offset saya punya carbon supaya di negara-negara lain dia boleh tanam pokok dan sebagainya. Tapi ini juga menunjukkan bahawa mungkin banyak daripada work meeting kita tak perlu kita travel dan pembaziran wang, impact kepada carbon footprint dan sebagainya memang ketara. Jadi yang ketiga saya rasa dari segi pembaziran tu saya lihat bahawa kita akan makan secukupnya. Bulan Ramadan saya rasa saya tak pernah pergi Ramadan buffet. Saya memang anti Ramadan iftar tu sebab solat ke mana apa ke mana, jadi kita membazir, bayar duit makanan tu tak habis, dibuang dan sebagainya. Jadi saya rasa saya tengok kita lebih boleh kita tak membazir. Saya sendiri dari segi personal saya bernekat ya supaya saya mengurangkan carbon footprint. Saya dari segi saya sudah berhenti makan segala daging merah. Saya menanam sayur-sayuran di sekeliling rumah. Saya sekarang buat recycling banyak. Kita cuba live with, kita tak boleh zero waste lagi sebab masalah grab food ni semua banyak pakai plastik ya. Jadi tapi saya hendak cuba live sustainably dan memberi cara hidup ini kepada seluruh keluarga. Jadi anak-anak saya, suami saya semua kita semua sepakat kita hendak hidup dengan lebih lestari dan menjaga alam sekitar. Ya, ni ada satu mesej daripada Tun Zaki, Tun Azmi ni, bekas wakil negara. Dia perasan rambut saya tak handsome biasa. Dia pun hantar mesej kat saya, rambut dia pun sama, dia kata buat sendiri. Saya fikir banyak perkara yang kita sekarang ni boleh buat. Ramai anak-anak kita yang mungkin tak ada kerja sekarang ni boleh mulakan kemudahan ataupun syarikat untuk mengunting rambut contohnya. Apa perlunya kita contoh bergantung hampir 90% kepada orang luar untuk menggunting rambut yang hanya memakan masa 10 minit. Ya, jadi secara tak langsung kerja, ambil sebagai contohnya di Bangi ni ada 7 kedai gunting yang saya tahulah. Itu tak termasuk kedai gunting rambut perempuan. Ini lelaki sahaja. Satu kedai gunting tu katalah ada 5 orang pekerja. Kali 7, 35 orang pekerja di Bangi sahaja. Katalah perempuan ada 10 sebab perempuan ni nak set rambut dan sebagainya. Bayangkan kita ada lebih pada 100 orang di dalam industri memperindahkan, menggunting rambut sahaja. Yang mungkin jawatan ataupun bisnes itu agak lumayan kalau dibuat secara baik. Saya ingat masa saya di England dulu, pada tahun 1995, sekali gunting 10 pound. Ya. Itu tak ada cukur, tak ada apa, je gunting macam tu 10 pound. Mungkin kita menyebut tentang kelainan taraf hidup dan sebagainya. Andainya gunting rambut sekepala itu RM15, untung bersih katalah RM10. Kalau dapat 10 orang itu dapat RM100 lah. Ya. Dan saya fikir ada satu buku yang saya baca baru ni Tan Sri, buku tu tentang happiness, seorang shortcut to happiness. Ya. Ditulis oleh seorang profesor daripada Harvard University dan beliau ini seorang profesor yang paling popular di Harvard sekarang ni. Kalau beliau memberi kuliah di Harvard itu, sama ada pelajar ataupun tak pelajar akan hadir ke kuliah beliau dan biasanya kuliah beliau ini dihadiri oleh 1000 orang pelajar.
Ya, time itu tak termasuk yang teleconferencing dan sebagainya. Dan beliau menceritakan bagaimana semasa beliau bergunting rambut tu, tukang gunting rambut beliau tu seorang yang sangat philosophical. Setiap kali nak gunting rambut tu ada satu perkara baru yang dia belajar daripada tukang gunting rambut. Jadi mungkin kita perlu ada tukang gunting rambut yang educated, yang pernah kerja di luar negeri, yang datang, yang sambil-sambil gunting rambut tu bercerita dengan orang. Dan dia kata kalau saya ada keresahan, pergi gunting rambut. Bukan saja rambut saya, kepala saya ringan, tetapi juga hati saya jadi seronok. Ini satu inovasi mungkin Datuk Yasmin. MDEC mungkin dulu, kalau di MDEC dulu mungkin ada perkara-perkara macam ni dibincangkan. Saya rasa mungkin that is a interesting idea ya, Datuk Sri. Tapi saya rasa mungkin kita boleh bincangkan daripada a bit more holistic viewpoint about the impact of jobs. Apa akan terjadi kepada kerja-kerja dan di dalam oleh kerana krisis ini, dan ini merupakan krisis yang begitu ketara sekali. Apakah impak kepada ekonomi, apakah impak kepada kerja? Umpamanya kalau kita lihatkan sesuatu yang saya memang daripada dahulu lagi saya memang champion this, iaitu online business. Sebelum saya masuk MDEC, lepas saya masuk MDEC, sampai ke sekarang di Post Malaysia pun saya memang percaya bahawa there will not be online business in the future sebab all business will be online. Dan saya lihat sekarang ini macam bazar Ramadan. Kalau dahulunya Makcik Kiah ke siapa-siapa yang beroperasi di bazar Ramadan dahulu tidak akan terfikir nak membuatkan perubahan, nak masuk kepada online business. Sebabnya any change memerlukan behavioral dan mindset change. Dan itu memang susah untuk kita for it to happen. Tapi oleh kerana ini dah keadaan yang dah terpaksa, kita lihat macam saya begitu kagum dengan satu usaha, saya rasa daripada state government Selangor, dia buatkan bazar Ramadan kepada e-bazar. Dan kita tengok nak boleh beli kuih pelita semua boleh melalui platform plat itu, dan dia kerjasama dengan macam Grab dan ramai lagi all this delivery. So saya rasa ini merupakan salah satu perubahan. Satu lagi perubahan ialah di mana Tan Sri sebutkan tadi, this work from home. Work from home ni menggunakan teknologi ni memang semua sudah ada. Apa teknologi yang untuk menjanakan the work from home secara efektif memang sudah ada. Zoom kan, Zoom saya ada bincang hari itu. Zoom kita baru discover sekarang. Tapi kalau kita gunakan Zoom dalam bulan Disember baru ni, number of subscribers on Zoom was only 10 juta orang. Masuk March melonjak naik kepada 200 juta. 200 dan bulan juta. lepasnya melonjak naik kepada 400 juta. Sudah, dan ada kawan baik saya, dia cikgu. Ada satu hari tu dia text kat saya. So, Min, saya bestnya guna Zoom. Dia baru realize boleh menggunakan mereka tidak pernah tahu. Tapi bila sekarang mereka tahu, mereka dah dapat tahu bahawa it's so much more effective. Produktif, tak payah pergi ke, you don't have to go to every meeting physically. Ada setengah-setengah tu you still need the face-to-face interaction. Tapi not every meeting you have to be together. Ada kawan saya juga yang dia ada SME, dia ada about 10 orang pekerja. Dulu ada satu office. Lepas PKP ni, dia dah let go of her office space. Sebab dia kata more productive working from home, and then having dia cuma subscribe or dia cuma rentkan satu co-working space saja supaya mereka boleh come together for meetings and for social gatherings and for untuk teamwork. So saya rasa inilah akan menjadi satu perubahan terutamanya kepada anak-anak muda. Ya. Saya menarik, ada banyak soalan yang datang ni. Saya akan bacakan soalan ni. Cuma saya pertama kali dalam hidup saya, mungkin selepas 20 tahun ni, saya tidak naik kapal terbang dalam tempoh 5 bulan ni. Jadi saya terakhir sekali saya balik daripada Copenhagen, daripada London pada 29 hari bulan Januari yang lepas. Since then saya tak pernah naik kapal terbang lagi lah. Jadi ini menarik sebab semasa saya di Sweden,
rakan saya menulis buku bersama dengan saya tu, dia menyebutkan bahawa tahun lepas dia tak boleh datang ke Malaysia disebabkan dia carbon budgetnya dah habis. Ya, so orang di Sweden ni agak sangat penting dari segi carbon budget. Contohnya carbon budget kita ditentukan oleh jumlah, contohnya purata yang sesebuah negara nak hasilkan. Di Malaysia sekarang ni jumlah karbon kita lebih kurang 8 tan setahun untuk setiap orang. Jadi maknanya kalaulah kita nak turunkan pada 7, jadi masing-masing akan buat 7 lah. 7 tan dan sebagainya. Kalaulah mereka terlebih, contohnya pergi ke London 3 kali setahun, 3 kali. Sekali pergi ke London tu lebih kurang dalam 7-8 tan habis. Jadi sekali pergi je. Yang lain tak boleh naik dah. Jadi apa yang kita buat offset lah. Kita akan beli pokok dan sebagainya macam Tan Sri Jamilah buat. Dan untuk makluman, kementerian baru yang kebetulan saya bekerja sekarang ni, tugas untuk climate change, carbon emission dan sebagainya itu adalah di kementerian kami lah. Kami ada satu agensi yang dipanggil MGTC, Malaysia Green Tech and Climate Change. Ya, jadi memang tugas kita. Cuma ini memberikan kita kesempatan apabila kita menyebutkan tentang carbon ini. Sebelum ni orang tak nampak kepentingan carbon ini. Apa maksud carbon? Ada soalan ni. Soalan pertama yang berkaitan dengan carbon ni katanya disebabkan oleh COVID, plastik kembali menjadi norma kehidupan. Banyak menggunakan plastik packaging lah untuk makanan dan sebagainya. Apa pandangan Tan Sri dan Datuk Yasmin? Tan Sri, Yes, ini satu masalah yang saya bimbang sebab saya lihat memang banyak penggunaan plastik. Saya rasa pertamanya bagaimana kita nak incentivize industri yang mengeluarkan disposable yang sustainable. Di Indonesia, di banyak negara, mereka menggunakan ubi kayu, daun-daun dan sebagainya untuk membuat containers. Mungkin kita kena ada levy on plastics. Ini mungkin satu cara. You have to give incentive and disincentive. Tapi sebelum kita nak suruh government buat macam-macam, saya rasa at personal level kita punya habits pun kena ubah. Misalan, saya cakap pasal diri saya sendirilah ya. Saya tak pergi all this Starbucks apa semua. Kalau saya pergi pun saya bawa cawan sendiri. Saya minta dia orang letak dalam cawan sendiri. Saya ada my own water bottles, container semua. Kita selalu pergi meeting banyak water dalam plastik. Ini patut kita berhentikan. Kita perlu letak ada water bottles dan glass dan sebagainya. Jadi at personal level, at our work level, kita kena sendiri mencontohi lah tindakan yang kita nak buat. Then have the incentive and disincentives. Ya, ini juga penting di peringkat jabatan dan sebagainya. Kadang-kadang perkara tu pengaruhi oleh ketua. Semasa saya menjadi Naib Chancellor di UTM dulu, tak boleh jual botol plastik di dalam kampus. Dan semua acara kita tak boleh dihidangkan dengan botol plastik. Ya. Dan sebab sering ditegur dan sebagainya, untuk tahun pertama tu memang banyak yang kena tegur. Kadang-kadang dalam ucapan kita tu, kita memalukan penganjur majlis itu sebab tak ikut prosedur yang kita tetapkan. Tapi lama-kelamaan apabila tak ada teguran ini, datang balik perkara tersebut. Baru-baru ni kami di kementerian, sebab kementerian kami ni virtual lagi sekarang ni. Sebab sejak ditubuhkan, tiba-tiba kena PKP. Jadi bila kena PKP ni, jadi banyak benda ni hanya berbincang di dalam teleconferencing. Dan antara perkara yang kita akan buat ialah perkeliling daripada ketua perkhidmatan ataupun perkeliling daripada pegawai pengawal untuk pastikan yang botol plastik tak boleh digunakan. Kita ada 5 tong sampah dan sebagainya sebagai mematuhi apa yang kita minta masyarakat buatlah. Tapi ada satu soalan lagi Tan Sri dan Datuk Yasmin mungkin juga boleh jawab. Bagaimana tentang stimulus dan insentif untuk adakan post-pandemic recovery ini supaya yang akan kita buat nanti ialah secara tak langsung less plastic, less carbon footprint dan sebagainya. Bagaimana kita nak galakkan perkara ini berlaku? Saya ada jawapan tu tapi saya tanya Tan Sri dulu lah. Ya, saya rasa ini satu soalan yang sangat baik dan sangat penting. Saya juga duduk di dalam EAC, Economic Action Council, dan memang saya pernah timbulkan soalan ini. Bermaknanya
almost like kita kena press our reset button dalam melonjakkan ekonomi. Bukan saja kita nak menaikkan taraf ekonomi, tapi apa yang harus kita buat lain daripada biasa. Saya rasa kita banyak prinsip-prinsip ESG yang in the corporate sector, environment, sustainability and good governance. Ini sangat penting, whether it's banking industry or corporate industry dan sebagainya. Bagaimana kita punya impact atas environment, on sustainability dan juga governance yang baik. Jadi ini saya rasa penting dan memerlukan policy yang kuat daripada the private sector dan juga government. Yang keduanya saya rasa kita kena lihat dari segi what kind of economy kita nak buat, the green economies. Maknanya what type of business, apa business yang kita nak menjalankan. Banyak negara yang membuat the New Deal yang mempunyai the Green New Deal, tapi we cannot whitewash. Banyak daripada companies yang katakan, oh we're going green, we're going, kita tak boleh whitewash. We have to actually have measurement. So this is where I think government policy become important. You can give tax incentives, you can give all sorts of approaches yang encourage people to actually have a move towards green technology, green businesses, environmental sustainability, good governance dan sebagainya. So we have to have all that in place. But maybe if I want to touch on one more thing, we are human beings, kita manusia. Untuk manusia, human interaction is very important. Jadi walaupun kita ada Zoom dan sebagainya kan, by nature we are social animals. Jadi kita tak boleh replace the Zoom and the webinars and all that with social interaction, because one of the things I feel is missing dari segi our webinars semua ialah sometimes you can't read the body language of your listeners. You can see me and Dato' Yasmin, but I tak boleh tengok how is the public reacting to what I'm saying and so on and so forth. So I think the sooner we can come back to normality, but also I think the first thing is insaf. Number 2 is to acknowledge we live in a very fragile world that is very complex. So how we live between now and our interaction with each other and with our environment is going to be critical and has to change. Kalau saya boleh tambah satu Sri. So saya bukan dalam in this area, tapi saya rasa bila saya mendengar apa Tan Sri cakap about her own personal effort, dan bila saya travel ke overseas dan saya lihat bagaimana effort, personal effort. I'm talking about government. Kita put aside government dulu. But personal effort, personal awareness. Adakah both of you agree kalau saya kata bahawa di Malaysia dan mungkin di Asia ini tahap kesedaran dan tahap betapa tekadnya kita terhadap environmental protection ini bukan lagi di tahap yang kita tahap minimum, belum sampai ke tahap minimum lagi. Umpamanya, adakah every house sekarang ada recycling dan do we have, saya rasa kalau any change needs to happen, ianya harus at least kena ada di kalangan orang muda. Do we have our own Greta Thunberg? Do we have the voice from the youth who is championing this? Dan kalau kita tak ada, adakah kita memberikan pendidikan sewajarnya, pendedahan sewajarnya kepada anak muda mereka ini? Oleh kerana dunia yang kita akan tinggalkan, whatever mess we make, they are going to live in this world. So mereka mempunyai a very strong stakeholding. So that's the first point. Yang keduanya ialah krisis yang kita alami melalui COVID pandemic ini adalah krisis daripada biodiversity. Oleh kerana all the things that Tan Sri mentioned just now. But apa yang saya kesal sikit ialah this is not coming out too strongly. Mungkin ianya dipoliticizekan at the top level, countries are fighting and they are not acknowledging the fact that this pandemic is a collective guilt coming from everybody across the world. And kita patutnya come together to solve the biodiversity issues that has caused this pandemic. So yang itu saya rasa ini ialah the second point is just an observation. Dan rasa kesal oleh kerana of politics
dan saya not a big fan of politics, as both of you would know. But saya rasa kesal that we are not making it a biodiversity a challenge that we have to address. Daripada segi pribadi, saya rasa saya ni dah kurangkan penggunaan plastik. I have my own cups when I go to Starbucks. Tapi it's far from enough, ya, Tan Sri. This is far from enough. Yep. Itu sangat menarik. Saya nak maklumkan juga kepada penonton, saudara Zeni Yuh ni tanya, are we in touch with panelists? Yes, you are. Tapi kita tak boleh jawab semua soalan lah, ya. Cuba banyak soalan yang dikemukakan menerusi Zoom, menerusi Facebook dan sebagainya. Tapi ada satu soalan daripada Zeni Yuh ni. South Korea just announced a Green New Deal. I wish Malaysia could adopt something similar. No more subsidies for fossil fuel aviation industry. How realistic is this proposal from political feasibility perspective? Jadi saya nak nanti minta panel jawab, tapi saya nak bagi pandangan saya. Banyak perkara sebenarnya kita dah buat, ya, on Green Deal dan sebagainya. In fact, katalah single use plastik punya master plan tu dah buat tahun 2018 lagi. Saya ingat masa tu saya jadi KSU sebuah kementerian. Jadi kita dah bincangkan tentang perkara tersebut. Menariknya ketika kami berbincang dengan satu pertubuhan mewakili pengeluar plastik ketika itu, saya tak nak namakan pertubuhan tersebut, mereka telah menunjukkan apakah sumbangan mereka kepada KDNK dan bagaimana apa yang mereka buat sekarang ni dah menunjukkan, katalah contohnya mereka telah sumbangkan 40 bilion, ya, kepada ekonomi negara. Dan kalaulah kita wipe out perkara tersebut, plastik single use ni sebenarnya adalah it's not byproduct but supplementary ataupun sebuah bahan yang dihasilkan bersama-sama dengan banyak yang lain, termasuklah plastik untuk buat komputer, plastik untuk buat kereta dan sebagainya. So lebihan plastik dari segi production itu mereka buat single use plastik lah contohnya. Dan banyaklah perkara macam tu yang kami bincangkan di peringkat itu tersebut. Tapi yang pentingnya, kalaulah pengguna tidak membeli plastik single use, katalah we say no to it and there is no market for it, ya. Jadi kalau kita nak suruh kerajaan to be so firm on it, haramkan benda itu, saya fikir dia akan jadi backfire to many of the government other good policies. Yeah, and I think that's absolutely correct, Dato' Sri. You know, Dato' Yasmin, and I often frown when we talk about politics because we are such result-oriented technocrats. But I think that politics is extremely important, whether we like it or not. You know, how you find solutions is actually by good political decisions and policies. So whether we like it or not, kita kena engage and make sure that we try to drive some of the policy change that's required. Dari segi plastic use, petroleum industry dan sebagainya. And I think this is where pasca PKP, all industries must sit down, go back to the drawing board and look at what the world is going to be like 10 years from now, 20 years from now, and therefore how does your business evolve? This requires courage from leadership, right? Whether it's private sector, government, whatever. But if you are going to think about, how you are going to live sustainably beyond 2030, 2040, therefore how can business then evolve and what kind of drivers of your economy yang perlu diperlukan. So I rasa ini, whether we like it or not, we have to do it. Otherwise, we'll be confronted. COVID-19, coronavirus, is not a black swan event. Kita dah nampak benda ni nak jadi. Semasa saya bekerja dalam masa pandemic SARS dan juga H1N1 dan tu, kita selalu kata it's not a matter of if, it's a matter of when. Jadi apakah tindakan yang kita harus lakukan untuk mengelakkan impak daripada pandemik yang akan berlaku dari segi Malaysia sangat baik dari segi health system kita dan sebagainya. Tapi macam mana kita punya public education and awareness, macam mana kita punya community engagement.
Sebab pandemik ini tidak boleh dirawat dengan hospital sahaja. Sebenarnya majoriti daripada kes-kes pandemik akan terhenti jika tidak ada host. Dia tidak akan ada host bila kita menjaga jarak sosial, bila kita pakai mask, bila kita cuci tangan. Jadi kalau kita tak buat ni semua, kita harapkan sahaja Kementerian Kesihatan yang menjaga, sorry, it's not going to work. So anyway, saya rasa juga dari segi bisnes, tadi sebut pasal gunting rambut. 65% daripada ekonomi di Malaysia adalah melalui SME dan SME kita sangat loan dependent dan ini satu perkara yang tidak baik ya. Jadi bagaimana kita perlu inovasi dari segi bagaimana SME boleh bekerja dengan new funding models. I'm a firm believer in Islamic finance. Saya rasa Islamic social finance is so important for us to reconsider now. How we bagaimana kita gunakan hasil-hasil zakat, wakaf dan sebagainya. Saya rasa kita perlu have a new mindset. Bukan saja dari segi kita bagi cukup untuk dia hidup, bagaimana kita keluarkan orang daripada kesusahan dengan memberi dana yang cukup dan juga didikan dan mentorship yang boleh memberi mereka cara hidup baru yang lebih sesuai. Okay, kita tak banyak masa ni. We have another 12 minutes or so. Okay, alam sekitar sekarang ni ketika PKP ni semakin baik. Kita dapati kualiti udara kita meningkat hampir 40% daripada petunjuk-petunjuk pencemar udara yang ada lah. Dan begitu juga dengan sungai. Sungai ini saya nak jelaskan, walaupun secara spesifik kita telah semasa PKP 50% sampah berkurangan di sungai, sampah masih ada disebabkan oleh kelemahan sistem pengurusan sampah. Apabila hujan, sampah masuk longkang, longkang masuk anak sungai masuk sungai, sungai masuk ke laut. Jadi the value change dan perkara yang berkaitan itu perlu kita fikirkanlah dan melibatkan banyak pihak, agensi dan perkara yang berkaitan. Tapi pada masa yang sama juga kita dapati bahawa air sungai tidak banyak berubah disebabkan oleh sebahagian daripada premis di dalam negara kita ini membuang ataupun menyalurkan kumbahan bukan najis terus ke sungai. Ya, contohnya restoran, pasar tani yang sampahnya itu ataupun air buangan itu masuk ke longkang, longkang terus masuk ke longkang besar terus masuk ke sungai. Dan ini adalah antara penyebab utama sehingga kualiti sungai tidak banyak berubah ataupun tidak banyak meningkat, hanya lebih kurang 15% sahaja peningkatan ketika PKP ini. Ya, ini maknanya sensitivitinya ialah kepada premis yang tidak bersambung dengan pembentungan berpusat. Di Malaysia ketika ini pembentungan berpusat kira-kira 77%, tapi masih banyak lagi yang tidak menyambung kepada pembentung berpusat. Ini disebabkan oleh separuh tu tak ada kemudahan di kawasan mereka. Separuh tu contohnya tidak mahu menyambung disebabkan oleh kos yang mereka sendiri mesti tanggung. Ya. Dan kerajaan contohnya sejak dulu telah menyediakan framework untuk membolehkan loji kumbahan yang besar, dulu yang kecil-kecil, sekarang ni yang besar. Kumbahan terbagi pada dua. Satu kumbahan yang asalnya ada najis daripada toilet kita dan sebagainya. Yang keduanya yang bukan najis daripada pembasuhan, aktiviti pembersihan, daripada sinki, restoran dan sebagainya. Yang sebahagian tu buat extension premises terus masuk ke dalam longkang. Longkang tu sepatutnya saya dah sebutkan banyak kali dari mana-mana, longkang di Malaysia ni ialah storm drain. Kalaulah tidak ada hujan, longkang itu sepatutnya kering. Ya, it is storm drain by design. Yang lain tu kena masuk ke dalam tangki pembentuk ataupun kepada sistem pembentungan. Jadi itu perkara yang harus kita atasi segera. Cuma dalam masa yang singkat ini saya fikir mungkin ada 3 minit daripada Datuk Yasmin, what you would like to say. Alam sekitar sudah bersih. Kita ada COVID-19 still in place. Bagaimana kita nak menyambung hidup kita untuk tempoh lagi 40 tahun? InsyaAllah.
sebab saya orang teknologi kan, jadi saya nak habiskan, I want to finish it off dengan a touch about technology. Saya rasa in many areas, umpamanya dalam area Tan Sri jangan tadi, how can we move forward dengan cara baru menggunakan teknologi. Umpamanya daripada segi memberikan loan, microfinancing. Ramai orang yang memerlukan small amounts of loan just untuk cash flow, dan microfinancing, especially Islamic microfinancing, would be a great tool. Tapi saya dah memberikan my opinion, mengatakan saya rasa walaupun krisis ini terjadi, certain areas yang boleh menggunakan teknologi belum lagi melonjak. Some have been super boosted, macam e-commerce dan all this web teleconferencing dan seterusnya. Tapi certain areas seperti microfinancing ni saya tidak nampak ada pelonjakan. The other area ialah dalam penggunaan teknologi dalam to transform agriculture. Kita tahu melalui krisis ini food security was a major issue. Jadi tapi oleh kerana farming agriculture right now ni sekarang ni bukanlah the most productive sector. A lot of it is still being subsidized. Tapi ada teknologi yang boleh menjadikan productivity and the yield of farming melonjak naik. Tapi saya tidak nampak the adoption of this technology in a big way. Ada di sana di sini in patches, but not in that transformative way that we should be seeing. So I think just want to end by saying that kita harus ini merupakan satu bencana lah, satu pandemik ini telah it really came and affected everybody to the very core. Jadi kalau lepas ini bila dah things go back to normal, kita lupa the impact of biodiversity, kita lupa the impact of plastic, kita lupa the impact of the impact of food security, dan kita just go back to normal, maknanya we might face this again in the future. So itulah saya kata, dan teknologi sekarang banyak yang sudah boleh membawakan perubahan yang akan transformative kind of changes. Ya, Tan Sri. Okey, saya selalu sebagai seorang yang bekerja dalam krisis dalam 20 lebih tahun, saya selalu melihat krisis sebagai satu opportunity, satu peluang baik. Selalunya saya tanyakan 3 soalan pada diri saya. What do you start doing, what do you stop doing, and what do you do differently? Apa yang kita berhenti, apa yang kita mula, apa yang kita buat lain. Jadi ini masa untuk kita mempersoalkan dari semua segi, dari segi kehidupan kita sendiri at personal level, dari segi pekerjaan dan sebagainya, selain-lainnya. Yang penting juga dari segi, if we talk about economy, saya rasa mungkin kita punya pemikiran tentang ekonomi quite Westphalian, dari segi you look at GDP, GNP, all these things. Mungkin ini masa untuk kita mungkin more humble and look at much more of local economy. Apa yang boleh berlaku dari segi dari negeri ataupun our community itself, activity community atau activity economy yang boleh berlaku. Saya bercakap ini sebab Amsterdam sendiri, satu mega city yang besar, telah adopt something called the donut economics. Maknanya it's more circular economy. That also looks at the impact on biodiversity, on environment, on sustainability dan sebagainya. Jadi mungkin ini yang kita harus do differently. Mungkin apa yang kita fikirkan adalah strategi yang baik berasaskan daripada pemikiran yang lama. Jadi apa pemikiran baru yang kita harus kemukakan? Saya setuju sangat tentang agriculture. Saya sendiri kalau diberi peluang umur panjang, saya nak pulang ke sektor agriculture walaupun saya tidak ada skill langsung, sebab saya rasa Malaysia tidak patut mengimport begitu banyak makanan yang kita perlukan. Bayangkanlah bawang, cili, semua tu boleh hidup di Malaysia tapi kita kena import dengan begitu banyak.
bagaimana kita uplift rural economy, bagaimana kita bagi stimulus pada orang muda untuk pulang ke kampung dan memulakan hidup yang lebih kualiti tinggi dan sebagainya. Jadi quality of life tu amat penting. Dan saya sangat percaya kepada golongan muda. Saya rasa memang banyak aktivis di kalangan rakyat Malaysia. Cuma mereka tidak diberi suara yang baik dan peluang lah untuk bersuara, dan kita harus take them and help them supaya voice diorang lebih boleh kuat, sebab mereka adalah generasi yang akan menghadapi semua masalah yang kita tinggalkan untuk mereka Jadi saya rasa kalau kita boleh ada mindset yang baru, iaitu hidup kita ni so temporary, dan apakah impact kita di dalam kehidupan kita untuk selamanya yang akan juga melibatkan orang lain. Satu last saya nak katakan, COVID sebenarnya adalah satu wake up call untuk kita tentang apa yang kita telah melakukan seumur hidup kita. Dan yang paling penting saya rasa, walaupun kita takut, gusar dan sebagainya, caring, compassion sangat penting. Sebab kita lihat di Malaysia ni, walaupun segala cabaran, rakyat Malaysia bersatu untuk membantu bukan saja frontline workers, tapi ramai yang kita tak lihat lagi yang memang susah Jadi ini cara untuk kita cuba re-examine lah kehidupan kita, apa priority kita sebenarnya dan apa impact kita yang nak tinggalkan. Saya selalu katakan dengan anak-anak saya dan menti-menti saya, write your obituary. Apa yang orang akan kata semasa you dah tak ada? Or in the newspaper. Okey, terima kasih banyak kepada panelis kita dan saya mengucapkan terima kasih kepada Tan Sri Jamilah dan kepada Datuk Yasmin atas peluang kita bersama ni. Ada juga orang minta kita buat sesi seterusnya. Saya fikir nanti kalau kita ada masa kita cari tajuk lain lah Dan yang penting bagi saya ialah kita harus mencari peluang untuk kita memberikan sumbangan. Banyak komen yang saya terima bila kita war-warkan tentang webinar kita ini, bertanya apakah yang kerajaan buat, apa yang kita nak buat. Lebih kepada di luar, apa orang lain buat untuk memakmurkan negara kita, instead of bertanya apa yang saya boleh buat. Jadi ini satu peluang, kalaulah tidak dibuat oleh kerajaan, kalau tak dibuat oleh mana-mana agensi, ini peluang untuk kita mengambil kesempatan untuk berikan sumbangan. Jadi kalau kita menunggu orang lain berbuat sesuatu, kerajaan berbuat sesuatu, kerajaan ni bukan macam individu. Kerajaan nak buat mesti ada arahan. Arahan itu mesti berdasarkan pada dasar-dasar yang tetap. Untuk meluluskan sesuatu dasar itu kadang-kadang 3 tahun berbincang. Dan akhirnya jadi satu dasar. Bila jadi satu dasar dia dah tak current dah benda tu, tak jadi perkara yang contemporary. Contemporary ini 3 tahun yang lalu. Apabila undang-undang tersebut ataupun akta tersebut telah dimenterai, tak ada orang nak laksanakan, terpaksa cari tenaga kerja. Tenaga kerja tu mungkin 6 bulan daripada tu baru dapat, dari 3 tahun setengah barulah boleh nak buat satu kerja. Yang kita bincang 3 tahun setengah yang lalu. Dan memang agak lambat. Itulah kaedah kerajaan bekerja supaya ada punca kuasa, ada keuangan yang mencukupi, dan kalaulah ada yang berkaitan dengan perundangan harus dibawa ke muka pengadilan, dan proses pengadilan itu bukannya 2 hari. Kadang-kadang 3 tahun tak habis lagi kes. Jadi saya fikir pengalaman kita bekerja dengan pelbagai sektor ini mengajar kita bahawa kalau kita ada peluang berbuat sesuatu, buatlah sesuatu. Jangan tunggu orang lain. Dan yang penting, biar kecil tak apa, asalkan ada impaknya yang besar kepada masyarakat kita. Dan kalaulah setiap orang buat satu perkara yang kecil, semua orang buat satu perkara yang kecil, insya-Allah kita akan buat satu perkara yang besar bersama-sama. Contohnya macam plastik ni. Orang bertanya apa yang kerajaan buat? Ya, kerajaan buat, polisi dah buat. Sekarang ni orang tanya, kalau saya tak ikut polisi tu boleh tak? Masih boleh lagi sebab tak ada undang-undang. Kita kena buat undang-undang. Undang-undang require another 2 years from now. Itu pun dalam keadaan yang katalah kerajaan bersetuju dengan undang-undang tersebut. Kalau kerajaan tak setuju dengan undang-undang tersebut, ataupun pihak yang menjadi subjek kepada perundangan tersebut, iaitu pengeluar plastik, pengguna plastik. Dia kata kami tak akan, contohnya lah, kami tak akan menaikkan harga plastik, kami tak akan beli harga plastik dan sebagainya.
lebih daripada sesuatu dan perkara tersebut tidak boleh dilaksanakan. Okay. I hope it's a good one. Okay. Masa untuk kita. Atas nama pembangunan, kemajuan, perindustrian, perbandaran telah berlalu sekian lama. Atas nama pembangunan, rimba raya kita bandarkan. Atas nama kemajuan, hasil bumi kita korbankan. Atas nama perindustrian, sungai, laut dan udara kita cemarkan. Atas nama perbandaran, kehijauan alam kita warnakan. Atas nama segalanya, pencemaran menjadi resam merealisasikan perbandaran. Penumpukan sisa plastik, toksik dan sampah lumrah kemajuan. Pemusnahan sumber alam diperlukan memaju perindustrian. Peningkatan suhu bumi disepakati demi kelangsungan pembangunan. Masa untuk alam. Atas nama pembangunan mampan, hijaukan alam untuk kesejahteraan. Atas nama kemajuan kemanusiaan, kurangkan pelepasan karbon setiap kegiatan. Atas nama kelaziman baharu perindustrian, raih keuntungan, tingkatkan kelestarian. Atas nama resam baharu perbandaran, hijaukan setiap tumpuk merah dan titik pembakaran. Masa untuk alam, masa untuk memulih keadaan, masa untuk menentukan kelangsungan atas nama kebaktian dan kepatuhan kepada Pencipta alam.